Anggota tentera bersyukur sambut baik bayaran insentif wilayah. Berita Tengah Hari edisi 1 Jun 2023, saya Hazel Desmond. Anggota tentera menyambut baik langkah Kerajaan Persekutuan memanjangkan bayaran insentif wilayah BWI bagi menggantikan bayaran insentif Sabah Sarawak BISS dan bayaran insentif Semenanjung BISM yang berkuat kuasa 1 Julai ini. Anggota tentera dari Markas 2 Division Kim Tun Razak yang ditemui berkata BIW dapat meringankan beban mereka. Mengucapkan terima kasih dan rasa bersyukur di atas kenaikan BIW yang diberikan oleh kerajaan yang sedikit sebanyak boleh membantu kewangan keluarga saya. Dengan bantuan BIW ni dapat meringankan kos sara hidup lah kami yang berada di Semenanjung Malaysia ni. Dengan kenaikan kadar BIW tu dapatlah membantu kos sara hidup saya dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan di atas kenaikan BIW tersebut. Boleh membantu serba sedikit keluarga di kampung. Dengan bantuan ini, saya boleh menyimpan untuk masa depan saya dan membantu sedikit sebanyak keluarga saya di kampung. Dapat membantu penghantaran wang kepada isteri saya di kampung Kabong, Sarawak. Kelulusan BIW ini akan memanfaatkan 33,586 anggota ATM dengan implikasi kewangan tambahan 87.8 juta ringgit setahun berdasarkan penjawatan tahun 2022. Kadar BISS dan BISM yang diberikan kepada pegawai dan anggota ATM yang bertukar wilayah agak rendah berbanding kadar BIW. Khidmat Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Finas tamat hari ini. Beliau memegang portfolio itu mulai 1 November 2021 hingga semalam. Finas menyatakan langkah itu sebahagian langkah penstrukturan semula ke atas dasar program dan aktiviti industri kreatif terutama perfilman. Inisiatif diharap dapat membantu penggiat filem Malaysia hasilkan filem-filem berkualiti yang bernilai tinggi. Finas berterima kasih dan hargai sumbangan Profesor Dr. Mat Nasir atas sumbangan beliau sepanjang bersama perbadanan itu. Dalam tempoh interim, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Finas, Rozita Wati Rizwan akan menanggung kerja jawatan Ketua Pengarah Finas. Ia berkuat kuasa mulai hari ini hingga jawatan itu diisi secara hakiki. Majlis Rumah Terbuka Gawai Daya Anjuran Timbalan Premier Sarawak yang sedang berlangsung di Kuching meriah dengan kehadiran masyarakat berbilang bangsa. Untuk perinciannya, kita terus sahaja bersama Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Debbie. Hazel, terima kasih. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat Hari Gawai dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Baik, pagi ini saya bawa anda bersama-sama ke Pusat Konvensyen Borneo Kuching ini bagi meraihkan sambutan Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak yang dihoskan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Agres Sugambas bersama-sama dengan 16 pemimpin menteri di Kabinet dan Persekutuan, begitu juga dengan ketua-ketua kaum Dayak yang ada di Bumi Kenyaleng ini selama 2 hari. Dan Majlis Rumah Terbuka ini juga diserikan dengan kehadiran Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng dan isteri Dato' Ahmad Jumani Tun Tuanku Bujang. Dan Majlis Rumah Terbuka ini dihadiri dengan pelbagai lapisan masyarakat yang menunjukkan betapa harmoninya dan makmurnya masyarakat di Bumi Kenyaleng ini meraihkan sesebuah acara ataupun perayaan yang disambut pada di Bumi Kenyaleng iaitu 1 Jun Gawai Dayak. Dan itu apa yang dapat anda lihat di belakang saya ini, keadaan yang sesak dengan muzik alunan tabuh gong dan sebagainya bagi menyambut ketibaan Premier Sarawak dan meraihkan sambutan Gawai Dayak yang cukup meriah dan penuh dengan warna-warni yang dapat saya gambarkan, yang dapat anda lihat di skrin anda pada pagi ini. Ada pelbagai lagi acara yang akan disajikan kepada masyarakat yang hadir pada Majlis Rumah Terbuka ini, seperti makanan-makanan tradisional, persembahan, dan bagi orang ramai yang ada di sekitar
Bandaraya Kuching, jangan lepaskan peluang anda datang ke Pusat Konvensyen Borneo Kuching ini bagi bersama-sama untuk meraihkan sambutan Gawai Dayak 2023, dan majlis rumah terbuka ini akan berlangsung selama 2 hari bermula hari ini hingga Headstock pada di BCCK. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan ya Hazel, kerana muzik di belakang saya ini semakin rancak dan saya juga tidak ingin melepaskan peluang untuk bersama-sama dengan rakan-rakan yang ada di sini untuk meraihkan sambutan Gawai Dayak yang cukup sinonim dengan 1 Jun di Bumi Kinilang, iaitu pesta, kita meraihkan pesta menuai yang ada di Bumi Kinilang. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Selamat Hari Gawai, Gaya Guru Gerai Niamai. Kembali bersama Hazel, silakan. Selamat Hari Gawai Dayak kepada Debbie dan juga rakan-rakan di Sarawak. Sementara itu, Carol Abigail Grimaldi, peserta dari Papar, dimahkotakan sebagai Unduk Ngadau Keamatan UNK 2023. Beliau mengalahkan 49 peserta lain dan membawa pulang wang tunai RM12,000 beserta hadiah ringan. Langsung tidak sangka, tapi atas sebab ada sokongan dan dorongan daripada orang Papar sendiri dan juga orang-orang di KDCA, dan akhirnya saya berjaya menaikkan nama Papar pada tahun ini. Saya akan menggalas tanggungjawab sebagai Unduk Ngadau negeri pada tahun ini dengan baik, dan saya akan berikan komitmen yang sepenuhnya. Wakil Kota Marudu, Kelby Florisa Dolintin, menduduki tempat kedua, manakala peserta dari Tambunan, Clarice Olvia, tempat ketiga. Seorang bayi lelaki ditemui dengan keadaan di hurung semut dalam sebuah kotak di hentian bas Taman Kota Wira, Taiping, Perak. Ketua Polis Daerah SCP Razlam Abdul Hamid berkata bayi terbabit ditemui seorang wanita pada pukul 10 pagi ketika memberhentikan kenderaan di hentian bas tersebut. Bayi itu dikejarkan ke Hospital Taiping untuk rawatan lanjut. Pemeriksaan mendapati bayi berkenaan cukup sifat dan matang. Bayi seberat 2.62 kg itu mengalami masalah pernafasan dan jangkitan serta memerlukan intubasi. Pihak polis sedang menjalankan siasatan bagi menalpasti suspek yang membuang bayi tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Kerajaan Negeri Sembilan tidak menolak kemungkinan penglibatan pihak luar negara dalam aktiviti pelombongan haram nadir bumi di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bagaimanapun berkata, siasatan masih dijalankan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian serta Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Sembilan bagi mengesahkan perkara itu. Kerana kita nampak ada kepakaran-kepakaran tertentu yang kita tak tahulah, tapi kita berharap bahawa tak berlaku. Tapi itu hanya mungkin, perkataan mungkin. Dan kita juga dengar daripada maklumat-maklumat ada mungkin. Jadi kita berharap dia tidak tepat, tetapi kalau betul itu merupakan satu perkara yang harus diberi perhatian serius. Kerajaan negeri menggesa orang ramai agar menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan berkaitan pelombongan haram. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Aminuddin menegaskan pemilik tanah yang membenarkan pemasangan papan iklan haram tidak terkecuali dikenakan tindakan. Saya akan perintahkan supaya tuan tanah akan menerima notis yang cukup keras selepas ini. Nak buat boleh, tak ada masalah, ikut prosedur, buat permohonan, buat ikut syarat yang ditetapkan oleh Bandaraya. Daripada segi pembinaannya, daripada segi terletaknya, supaya tidak ada berlaku.
56 set bubu naga dirampas Maritim Malaysia di persekitaran perairan Kuala Perlis semalam. Nilainya dianggar lebih RM6,000. Kesemua bubu itu dikesan Bot Peronda Maritim Malaysia melalui pelampung-pelampung bersaiz kecil mencurigakan di permukaan air. Ia dipasang pihak tidak bertanggungjawab sebagai penanda keberadaan bubu berkenaan. Pemilik bubu berdepan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985. Ini babitkan kesalahan memasang atau menyebabkan dipasang sebarang belat ikan, peralatan menangkap ikan atau peranti mengumpul ikan tanpa kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Nilai ringgit mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi awal urus niaga pagi tadi. Ia berikutan perkembangan positif mengenai rundingan had hutang Amerika Syarikat. Pada 12 setengah hari, ringgit diniagakan pada 4.61 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.41 dan berada pada 3.30 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.73 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.92 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.27. Sementara itu, kebimbangan berkisar kemelut perjanjian siling hutang Amerika Syarikat terus melemahkan sentimen pelabur pagi tadi. Setakat pukul 12.35 tengah hari, Bursa Malaysia susut 1.88 mata kepada 1,385.24 mata. 3 kaunter saham aktif, antaranya Bond Oil turun setengah sen kepada 1.5 sen. Sinergi kekal tidak berubah pada 36.5 sen dan Dinex meningkat 2.5 sen kepada 44.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan KLK bertambah 24 sen kepada RM21.12. EPMB meningkat 21 sen kepada 77.5 sen, manakala Allianz naik 14 sen kepada RM14.68. Pasaran modal berupaya menjadi pemboleh ubah dan pemacu dalam mencapai agenda keterjaminan makanan negara. Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC, Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein berkata, akses kepada kewangan juga adalah kunci kepada masa depan yang lebih cerah untuk sektor pertanian. Ini terutamanya bagi pekebun kecil dan usahawan tani yang ingin memodernkan pertanian dan mengukuhkan penyelidikan dan pembangunan. Pembiayaan alternatif seperti platform pendanaan ramai berasaskan equity, ECF dan pembiayaan antara rakan setara P2P membolehkan pelabur menggerakkan modal terus kepada usahawan tani. Berucap pada perasmian Persidangan Teknologi Kewangan Fintech SCXSC, jelasnya sejak diperkenal pada 2015, ECF dan P2P telah menyokong lebih 7,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana menerusi dana berjumlah RM4.4 bilion. Pembangunan sistem bersepadu bagi proses penggajian expatriate, Expats Gateway, bukti komitmen kerajaan menambah baik persekitaran perniagaan, terutama untuk industri elektrik dan elektronik. Presiden Persatuan Industri Semikonduktor Malaysia, Datuk Seri Wong Siu Hai menyatakan inisiatif itu berupaya pacu daya saing negara. Menerusi Expats Gateway, birokrasi perniagaan dapat dikurangkan. Proses pengambilan ekspatriat profesional disingkatkan kepada 20 hari sahaja berbanding kira-kira 3 hingga 6 bulan sebelum ini. Expat Gateway dijangka dilaksana secara berfasa mulai 15 Jun ini. Melaka akan lancar Bank Inovasi Melaka pada Oktober ini. Menurut Exco Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Fairul Nizam Roslan, ia bagi membantu mereka yang mempunyai produk inovasi untuk dikomersial ke peringkat lebih tinggi. Kerjasama juga akan dijalin dengan syarikat berkaitan inovasi, institusi pengajian tinggi dan pihak berkuasa tempatan. Produk tu tidak daftarkan dalam Bank Inovasi Melaka. Kita terima. Tapi kita kena semak dahulu dari segi kesahihannya. Ori dia tak ori. Dan kita nak bantu kadang-kadang ni mereka ada tapi tak tahu nak patternkan macam mana. Kita ada IPT UiTM yang boleh bantu pattern. Kita ada UTM yang boleh bantu pattern. Kita ada Unimel yang boleh bantu pattern.
tiga ni dalam Melaka. Kenapa kita tak gunakan mereka, kepakaran mereka ni sama-sama untuk membantu rakyat Melaka lah. Jadi bila dah patent, kita daftarkan dia. Tiba-tiba ada orang luar negara cari barang produk ni. Dia search, Bank Inovasi Melaka ada produk ni. Dia teruskan pergi kepada agensi ni dan boleh berurusan terus untuk dikomersialkan. Beliau menjadi tetamu segmen Apa Khabar YB di Konti Melaka FM, Jalan Taming Sari. Satelit pengintip yang dilancar Korea Utara semalam terhempas ke laut. Kerosakan roket pelancaran mungkin jadi puncanya. Insiden sedang disiasat secara menyeluruh pasukan tentera, termasuk mengesan serpihan satelit dan roket untuk diteliti. Pemerintah tertinggi Korea Utara bagaimanapun berjanji satelit pengintipnya akan memasuki orbit tidak lama lagi. Matlamatnya meningkatkan operasi pengintipan terhadap pergerakan tentera Amerika Syarikat dan sekutunya. Ketika ini belum ada satelit Korea Utara di angkasa lepas. Pemimpinnya Kim Jong-un kekal bertegas mahu satelit pengintip itu dilancar demi pertahankan hak kedaulatan dan kepentingan negaranya. Sementara itu, buat pertama kalinya Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO terima pakai resolusi mengutuk sekerasnya ujian peluru berpandu Korea Utara. Resolusi itu diterima pakai pada sesi ke-107 Jawatankuasa Keselamatan Maritim MSC IMO di London Rabu lalu. Pelancaran disifatkan sebagai ancaman serius terhadap keselamatan pelayaran antarabangsa. Korea Utara digesa patuh peraturan sewajarnya, termasuk beri notis awal sebelum melaksana sebarang ujian peluru berpandu. China tuduh pesawat pengintip Amerika Syarikat AS sengaja masuk ke ruang udara Laut China Selatan ketika tenteranya sedang adakan latihan di kawasan berkenaan. Kejadian berlaku Jumaat lalu. Jurucakap Komander Pangkalan Timur Selatan China menegaskan tindakan pesawat pemantau RC-135 milik AS itu berisiko jejaskan perdamaian dua negara selain kestabilan kawasan berkenaan. Untuk itu, AS didesak patuh perundangan antarabangsa dan hentikan provokasi berbahaya. Video didedahkan tentera udara AS ini paparkan situasi ketika jet pejuang China lakukan aksi berbahaya berdekatan pesawat pemantau RC-135-nya di perairan berkenaan semasa kejadian. Dan ini pula situasi semasa konflik di Sudan. Semalam, tentera Sudan serang pangkalan pasukan separa tentera RFS di Khartoum. Seorang saksi mendakwa melihat tembakan artileri berat dari kem tentera di utara Khartoum. Saksi lain pula menyatakan berlaku letupan artileri di kem RSF Al-Salha, selatan Khartoum. Serangan dibuat sebaik pasukan tentera tarik diri daripada terus berunding untuk lanjutkan gencatan senjata. Tentera Sudan dakwa RSF gagal tunai komitmen gencatan senjata 5 hari mulai Selasa lalu. Negara pengantara iaitu Amerika Syarikat dan Arab Saudi pula salahkan kedua-dua pihak kerana langgar gencatan senjata. Sedangkan ia berupaya wujudkan koridor selamat untuk salur bantuan kepada penduduk terjejas. Laporan haji bagi memastikan para jemaah di Mekah tidak tersasar selepas selesai mengerjakan ibadat di Masjidil Haram. Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan unit peronda atau dahulunya dikenali sebagai lipan bara. 17 anggota polis bantuan TH ditugaskan secara bergilir. Ketua unit peronda TH DSP Wan Samsul Hussein memaklumkan penugasan peronda bermula secara rasmi pada 26 Mei lalu dengan 8 lokasi tumpuan terutama di dataran laluan Zamzam Tower, kawasan Pinti Marwah dan Pinti As-Salam. Dan ada juga jemaah-jemaah haji kita ini yang menghadapi masalah kesihatan dan tidak sempat untuk menyelesaikan ibadah sa'i, ada terkeluar daripada kawasan masjid. Jadi
apabila anggota kita ini akan membantu mereka untuk menyelesaikan ibadah mereka supaya mereka untuk disempurnakan. Setiap anggota akan memakai T-shirt merah TH bagi membolehkan anggota dikenal pasti oleh jemaah. Kami jumpa jemaah yang tersasar, banyak jemaah dari golongan yang agak berumur, yang selalunya tersasar adalah golongan berikutlah. Banyaklah dah kami membantu golongan ini, sama ada dari segi tunjuk arah ke penginapan ataupun dari segi penggunaan ATM machine pun ada juga. Ada masa untuk berehat, ada masa untuk bertugas dengan sempurna, insya-Allah. Peluang beribadat itu ada. Jadi maksudnya waktu semayang kami akan solat bersama-sama dengan jemaah yang lain lah. Tugas yang paling mencabar ya jemaah haji yang tersasar. Yang jemaah haji yang tersasar di Masjidil Haram, iaitu di hotel-hotel yang tidak berkaitan. Contohnya yang jemaah haji di zon lain, dia pergi ke zon lain, kita terpaksa ambil hantar ke zon berkenaan lah. Badminton kekal menjadi sandaran pingat emas pada Sukan Olimpik 2024 di Paris. Menurut Ketua Kontijen CDM Malaysia ke tamasya tersebut, Datuk Hamidin Mohamad Amin, ketika ini tiada lagi negara yang menguasai acara badminton secara menyeluruh. Kerana either woman, mixed double, men double, single, nobody yang di dalam satu dunia ni yang control. Japan pun tak ada, China, India, Korea pun tak ada, Indonesia pun tak ada. Jadi our chances ada. Important, kita ada pool of players, kita kena polish. As the mission, saya nak make sure this one will polish another one more year. Makna kita ada masa untuk buat. Beliau berkata demikian selepas pertemuan bersama Lee Zijia di Petaling Jaya malam tadi. Dalam pada itu, Datuk Hamidin memaklumkan Jawatankuasa Road to Gold RTG sedia mempertimbangkan permintaan pemain badminton profesional yang berada dalam program tersebut. Jelas Datuk Hamidin, antara permintaan tersebut ialah pembiayaan menyertai kejohanan antarabangsa sebagai persediaan sebelum Kesukan Olimpik Paris 2024. Dia ni sama dengan lain players juga, dengan lain dia dah memang ada bincang termasuk dengan main player. Jadi kita akan synchronize atau akan semua di dalam mesyuarat RTG. Dalam mesyuarat RTG kita akan adalah permintaan dia dengan semua untuk kita buat dengan semua. Jadi saya ingat permintaan dia semua memadai dengan semua. Bukan permintaan tapi something to support dengan semua. Dan ini pun memang wish RTG yang mana diilhamkan oleh YB Hana untuk buat dengan ini semua. Jadi perkara itu akan diputuskan dalam mesyuarat RTG dan kita akan announce. Sama je. More or less apa itu sama diminta dengan player lain semualah. Perkembangan hoki Piala Remaja Asia 2023. Hajat pasukan negara untuk ke final tidak kesampaian apabila tewas 2-6 menentang Pakistan pada aksi separuh akhir di Salah, Oman pagi tadi. Dalam persaingan tersebut menyaksikan Malaysia terlebih dahulu mendapatkan jaringan menerusi Prabu Tangaraja pada minit ke-21 sebelum Pakistan menyamakan kedudukan pada minit ke-42 menerusi Muhammad Han. Pakistan terus menggandakan jaringan menerusi Abdul Rahman 2 minit kemudian sebelum pasukan negara mengejar 2-2 menerusi Muhammad Danish Aiman Khairul Anwar seminit selepas itu. Tekanan terus dirasai pasukan muda negara apabila Pakistan menghasilkan 4 lagi jaringan untuk kemenangan 6-2. Selepas ini Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan untuk penentuan tempat ketiga dan keempat pada malam ini. Aksi Liga Eropah, Sevilla melakar kecemerlangan musim ini apabila berjaya mengungguli saingan akhir kejohanan buat kali ke-7.
Dalam aksi final yang berlangsung di Puskás Arena, Budapest, Sevilla menewaskan AS Roma menerusi penentuan sepakan penalti 4-1. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat 1-1 hingga tamat masa tambahan. Gol awal permainan dijaringkan oleh pemain Roma, Paulo Dybala pada minit ke-35. Bagaimanapun, kedudukan tersebut tidak kekal lama apabila Sevilla dapat menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi jaringan sendiri pasukan lawan pada minit ke-55. Kemenangan itu membolehkan Sevilla meraih slot untuk aksi Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Sementara itu, pengendali AS Roma, Jose Mourinho, tidak pasti mengenai masa depannya bersama kelab berkenaan selepas tewas pada pentas akhir Liga Eropah. Ia sekaligus menimbulkan persoalan sama ada pengendali berusia 60 tahun itu akan kekal di Itali atau dikaitkan dengan pemindahan ke PSG. Io dico sempre ai miei perché è il mio principio. Tu puoi perdere partite, non puoi perdere mai la tua dignità. I ragazzi hanno perso una partita, ragazzi ovviamente me stesso. Noi abbiamo perso una partita però non abbiamo perso la dignità, anzi, ho vinto 5 e non sono andato a casa più orgoglioso di oggi. Più felice? Ovviamente sì, però più orgoglioso no. Ia adalah kekalahan pertama Mourinho dalam 6 perlawanan akhir utama di Eropah. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Anda mahu prabayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.